I gave my best. I did 10 minutes 40 over seconds. But it's not my target. I failed to achieve my goal, which is sub 10. I'm gonna come back again next year to improve it. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Anik Miswan dan juga Fetri Yahya bersama dengan anda semua. Hari ini edisi 10 November 2021 dan kita mulakan dengan ucapan kemenangan daripada Soh Wai Ching sebentar tadi. Salah seorang pelari menara negara ataupun Tower Ton lah. Memang hebat, kecil saja orangnya. Tapi keupayaannya untuk memanjat menara Kalau tu. fizikal yang macam tu ada kelebihan tak? Ada. Dari sudut daya gravitinya memang agak rendah lah. Sebab tu dia boleh dengan cepat memanjat tu. Itu dia, stamina yang memang hebat lah untuk mengharumkan nama negara. Dan dah tiga kita bersama untuk berbincang berkaitan dengan murid yang keluar khas MBK, yang mana mereka ini sangat penting untuk memberi juga sumbangan kepada negara dan perlu digilap potensi dan kejayaan mereka. Dan sepanjang siaran Malaysia hari ini sangat istimewa sebab kita akan bawakan juga seorang penyanyi Afgan. Sebut nama Afgan ni mesti ada rujukannya kan. Tapi ni Afgan Saib, juara I Can See Your Voice musim keempat bersama kita nanti. Ini sedikitlah individunya. Kalau Hani masuk tandingan ni kategori penyamar ke ataupun saya yang penyamar lah. Okay, bukan senang kita dapat vokal yang cantik ya. Tapi orang akan terkeliru dengan saya punya, jangan risau. Okey, nanti akan muncul di MHI. Dan hari ini nampaknya dunia sikit bergerak perlahan. Sebab apa? Okey. Sebab hari ini kereta dan kenderaan banyak sekali atas jalan raya. Itu dia. Sebab tadi saya dah jarak daripada rumah cuma 10 km tapi 1 jam. Wow. Satu kereta yang bermasalah dia akan menyebabkan 2 marhalah akan terganggu. Ibaratnya sebegitulah ya. Ya, betul. Jadi apa pun berhati-hati, hari pun hujan, musim pun kita tahu perubahan angin monsun sekarang ini. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Okey, baik, kita nak terus ke perkongsian. Sekarang ni kita akan bawakan satu topik yang sangat menarik iaitu sumber atau pembinasa. Baik, nanti kita akan bersama untuk berbincang dengan tetamu kehormat kita, Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan untuk berkongsi. Tajuknya nampak macam tajuk pidato, tapi perlu diperincikan lagi untuk kefahaman rakyat bersama. Ya, baik, kita alu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib. Apa khabar? Terima kasih, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitri dan Hanif kerana menyebut saya. Betul. Terima kasih kerana sudi bersama kami di TV3 sini. dan juga Malaysia hari ini bersama pada pagi ini. Itu kita nak berbincang tentang sumber ataupun sisa ataupun pembinasa. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, bagaimana dapat kita berikan kefahaman yang jelas takrifan tentang sumber dan pembinasa? Kita berbincang tentang masalah sisa. Sisa ni kalau secara umum persepsi masyarakat ialah barang terbiar, terbuang, tidak boleh dipakai lagi, dan tidak ada guna. Istilah yang umum pada dulu tidak ada guna. Sebenarnya hari ini pandangan kita dah berubah. Pandangan dunia dah berubah. Bahawa sisa ini boleh menjadi sumber dan dalam satu keadaan, dan dalam keadaan yang lain dia juga boleh menjadi pemusnah. Maknanya sumber sebagai hasil ataupun keadaan yang positif, sementara pemusnah ialah dalam keadaan yang negatif. Maknanya dia boleh mendatangkan berbagai sumber kepada kita, sisa tadi. Dan yang keduanya, kalau tidak diurus dengan baik, dia menjadi pemusnah pada kita. Sebab itulah pada hari ini lebih kurang 1.17 kilogram sisa dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh setiap individu di negara kita. Jadi banyak tu. Kalau kita ada berapa juta penduduk. Jadi tentulah sisa ini setiap hari dihasilkan. Ya, betul. Okey, Datuk Seri, kita nak melihat kepada sumber yang boleh diperoleh daripada sisa ni. Bagaimana caranya, Datuk Seri? Sebenarnya banyak kita boleh lihat. Sebab itulah kita nak supaya masyarakat sedar bahawa sisa yang pada awalnya dianggap sesuatu yang negatif, yang tidak berguna. Sampah memang tidak guna. Betul. Kalau kita anggap manusia lah, dikatakan unit sebagai sampah, maknanya memang orang itu tidak berguna lah. Tapi hari ini sampah menjadi sumber kepada kita. Saya melihat beberapa sudut, antaranya yang pertama, bila kita ada pengurusan sisa ni, maknanya kita ada agensi jabatan berkenaan tertentu yang menguruskan sampah dan sisa ni, maka kita ada peluang pekerjaan untuk penduduk kita. Anda kata kalau sampah dan sisa ni tidak diurus, tentulah sebahagian daripada pekerja kita, penduduk kita tidak ada
pekerja tidak ada peluang untuk bekerja. Paling tidak mereka bekerja dengan agensi yang menguruskan sampah ini ataupun sisa ini. Itu satu sumber pekerjaan. Kalau kadar pengangguran kita mungkin 4 point something. Jadi kalau dengan pengisian jawatan-jawatan di bawah pengurusan sisa pekerjaan ini dengan sendiri, kita telah menyelesaikan sedikit masalah pengangguran dengan maknanya sisa sebagai sumber peluang pekerjaan. Sri, saya tertarik ada satu artikel saya baca, katanya nilai ekonomi sampah. Sebab kalau melihat kepada satu ekosistem dunia yang mana ada negara yang terpaksa mungkin mengimport sampah. Jadi macam mana kita dapat, tadi sebutkan tentang peluang pekerjaan, ini dapat direncanakan satu mungkin jaringan global yang dapat kita manfaatkan bersama? Saya baru sebut satu saja sumber tadi. Sumber pekerjaan, peluang pekerjaan. Yang kedua ialah sumber pendapatan kepada pekerja itu sendiri. Kalau kita tak ada agensi yang menguruskan sampah sarap ini, maka tidak ada peluang pekerjaan berkaitan dengan sisa. So, bila ada jawatan menguruskan sampah sisa sebagainya, dari sini ada jawatan diisi oleh pekerja. Jadi pekerja kita itu akan dapat pendapatan daripada pengurusan sisa. Maknanya pengurusan sampah yang dilakukan ini menghasilkan pendapatan pada pekerja itu sendiri sebagai pekerja. Dan ada lagi sampah ini ataupun sisa ini diolah dan boleh menjadikan pendapatan kepada masyarakat. Umpamanya program Trust Your Cash. Maknanya sampah kepada wang ringgit. Ini antara program yang kita buat di bawah Kementerian SLB Corp dan sebagainya, yang mana sampah ini kalau dulu kita anggap yang kotor, yang dibuang, perlu dibuang dan sebagainya. Tapi kalau kita uruskan dengan baik dan sampah-sampah ini boleh dijual dan mendapatkan pendapatan kepada kita. Sebab itulah sekarang ini bukan saja di negara kita, bahkan di dunia, kita ada di setiap bulan September, setiap tahun, kita adakan World Clean Up Day. Maknanya hari pembersihan seluruh dunia. Maknanya beratus-ratus negara telah terlibat dengan ini. Dengan pengurusan sampah ini. Sebab mereka tahu bahawa di samping sampah ini menjadi sumber pemusnah pada kita kalau tidak diuruskan, dan mereka juga sedar dan kita semua sedar bahawa sampah-sampah atau sisa ini menjadi pendapatan. Sebab itulah saya kira kalau ini dapat diolah secara baik di seluruh dunia seperti mana yang Fitri sebutkan tadi, saya yakin ini dapat menjana suatu bentuk kehidupan baru. Dapat saya tanya sikit Datuk Seri tentang sampah dalam industri bagaimana? Mungkin dapat diuruskan lebih sistematik lagi? Ya, sebab itulah di negara kita ni kita ada satu agensi SLB Corp, salah satu agensi di bawah kementerian kita yang bertanggungjawab untuk melihat bagaimana pengurusan sampah, termasuklah sampah industri ini. Dan di samping kementerian, kita juga ada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan yang juga terlibat bersama dengan kita untuk kita menguruskan pengurusan sampah bukan saja di peringkat pusat tetapi juga di peringkat negeri dan industri. Okey, baik Datuk Seri. Okey, tajuk yang tadi sisa, sumber atau binasa. Kita dah tahu berkenaan dengan sumber. Bagaimana pula sisa ni dikatakan sebagai binasa tu Datuk Seri? Seperti saya sebutkan tadi, sampah kalau dulu kita anggap sesuatu yang kotor. Sisa adalah lebihan daripada apa saja. Memang kita anggap tidak ada artinya dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita menjadi sumber kalau diurus dengan baik. Sebab itulah kalau kita biarkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang menguruskan sampah ni, macam saya sebutkan tadi, kita jangka lebih kurang 1.17 kilogram sehari seorang masyarakat kita menghasilkan sampah. Kalau kita biarkan perkara ini, maka dia akan mendatangkan berbagai hal. Yang pertama dari segi kebersihan. Kalau kita harapkan negara kita menjadi sebuah negara yang sihat, bersih dan maju dan sebagainya, dan boleh menarik pelancong sebagainya, maka kalau kita biarkan pengurusan sampah ini tidak dibuat, maka yang pertama dia akan menjadi sumber kekotoran negara kita. Yang kedua, dia boleh juga menjadikan penyebab kepada sumber-sumber penyakit, umpamanya botol-botol yang kosong lepas kita minum, kita biarkan, tidak diuruskan, tidak diasingkan, maka mungkin di situ akan menjadi sempat untuk nyamuk berbiak, Aedes sebagainya. Dan nyamuk-nyamuk ini akan mendatangkan penyakit kepada kita. Dan dia akan musnahkan kita. Itu sebahagian salah satu daripada kita anggap bahawa kalau kita tidak uruskan sisa dan sumber ini, maka dia boleh membawa kemudaratan kepada kita. Ya, itu yang kita tumpuannya di mana? Di kawasan lokaliti yang padat ke ataupun luar bandar ke, kawasan bandar ke? Sebenarnya kita nak semua.
Okey. Negara kita lebih kurang 32 juta penduduk negara kita. Bukan saja kita tumpukan kepada bandar-bandar besar, tetapi di seluruh, maksudnya kampung-kampung tradisional dan sebagainya. Sebab itulah perkara penting yang kita nak lakukan. Yang pertama ialah bagaimana kita boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa sampah ni kita yang keluarkan. Saya keluarkan, Fitri keluarkan, Hanif keluarkan. Tapi bagaimana kita nak uruskan sampah yang kita keluarkan tadi? Sebab tu kalau kita mengatakan bahawa sisa ni, sampah ni boleh mendatangkan sumber, pada saya mungkin kita boleh keluarkan banyak sampah lagi supaya kita dapat menjana pendapatan sumber. Kalau dia fikir yang logik lah kan. Ekosistemnya lah. Ekosistem. Sebab itulah kita hendakkan supaya semua masyarakat sedar tentang perlunya diuruskan sisa yang kita keluarkan sendiri. Apatah orang lain. Jadi kalau semua masyarakat, anggota masyarakat sedar tentang perkara ini, maka sudah itulah kita dapat menguruskan sisa ini dalam bentuk yang boleh menghasilkan sumber dan bukan menghasilkan pembinasa kepada kita. Sebab tadi kalau melibatkan industri mungkin ada kawasan-kawasan yang bahan kimia yang tak diuruskan dengan baik. Jadi Datuk Seri optimis ini akan menjadi nyata dan kejayaan disebabkan mungkin perancangan yang betul strategik yang dilaksanakan. Kita antara kementerian yang bertanggungjawab di pengurusan sumber sampah dan sebagainya. Tetapi juga ada kementerian-kementerian lain yang juga bertanggungjawab bersama dengan kita. Banyak seperti Kementerian Alam Sekitar dan lain-lain lagi. Dan mungkin Kementerian Penerangan, komunikasi dan media macam TV3 dan sebagainya yang boleh memberikan penerangan, boleh memberikan galakan dan juga kesedaran kepada masyarakat bahawa sisa ini boleh menjadi sumber dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi pemusnah, binasa kepada kita. Datuk Seri, sedikit harapannya kepada mereka yang menonton Malaysia hari ini untuk jadi harapan saya kita nak supaya kalau boleh masyarakat kita meletakkan, menjadikan sisa sebagai sumber dan musnah ini dalam pemikiran mereka bahawa mereka pilih di mana yang mereka nak. Kita nak hasil ataupun kita nak keberasaan. Dan dalam masa saya nak supaya kalau pengurusan sisa ni, sampah-sampah dan sebagainya, dijadikan budaya kita. Manakala boleh tiap-tiap pagi kita bangun tidur kita dah ingat sampah nak diuruskan. Sama ada kita nak buangkan secara pemusnahan biasa dengan melalui sistem yang ada ataupun kita cari jalan bagaimana supaya sampah-sampah ini menyebabkan punca pendapatan kepada kita. Ini harapan kita lah. Menukar cabaran untuk menukar persepsi. Dulu sampah ni macam sampah lah, tapi sekarang ni sampah ni mungkin jadi harta. Kita tak nak sampah kita buang. Jadi kita nak sampah, bagaimana kita nak uruskan sampah supaya menjadi sumber pendapatan dan sebagainya kepada kita. Menarik. Okey, demikian penjelasan yang cukup jelas telah pun diberikan dalam usaha untuk kita melihat kembali sisa sumber ataupun binasa. Jadi ini satu lagi paradigma baru dalam kita urusan seharian. Dulu kita melihat sampah ni macam ialah tempat untuk membuang saja. Tapi sekarang ni ada nilai ekonomi dan nilai intelektual di sebalik sampah itu. Jadi terima kasih tak terhingga kepada Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang berkongsi pendapat, fikrah dan juga mungkin itizam untuk menukar persepsi masyarakat untuk jadikan sampah sebagai sumber pendapatan mereka. Nanti kita jumpa lagi Datuk Seri, insya-Allah. Okey, baik. Kita nak berhenti seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Antaranya adalah menggapai ke puncak. Pelari ini jadi satu yang digeruni dunia nanti. Betul. Switching. Okey. Sini dia Syai kembali selepas ini. Larian Menara Empire State New York adalah perlombaan menara paling terkenal yang memerlukan pelari untuk menaiki 86 flights atau 1,576 anak tangga. Namun yang lebih membanggakan apabila perlombaan itu dijuarai oleh pelari menara negara kita, Soh Wai Ching, pada 27 Oktober lalu dengan catatan masa kurang dari 11 minit. Pelari menara nombor 2 dunia dan nombor 1 di Asia ini juga mengharumkan nama negara apabila berjaya menempah nama dalam Guinness World Records selepas melakukan cabaran pendakian tangga dalam masa 1 jam di Hotel Four Seasons dengan jarak sejauh 1.295 kilometer.
Ini adalah sebahagian daripada kejayaannya. Malah masih banyak yang ingin digapai oleh individu berusia 27 tahun yang berasal dari Kuala Lumpur ini dalam membawa nama negara ke pentas dunia. Baik, itu sesi inspirasi akan kami bawakan menggapai ke puncak. Boleh capai? Boleh, tapi saya sejam lah. Dia 10 minit kan. 10 minit Itu dia. Pastinya latihan yang berterusan. Dan dia pun memang saya rasa kalau pegang tangan aku mesti rasa macam kekar kan. Sebab dia dah biasa mungkin bergerak aktif semua. Okey, kita nak bawakan individunya dari Dubai. Kami bawakan iaitu Soh Wai Ching, pelari menara negara. Selamat pagi Wai Ching. Wai Ching Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Okey, tadi dengan medal. Tengok sikit. Tak puas tengok medal. Ini trofi. Oh, trofi. Trofi kemenangan untuk Wai Ching. Baik, kalau kita sebelum kita tanya tentang kejayaan hari ini, macam mana Wai Ching boleh bermula menjadi seorang yang pantas, yang laju, yang tangkas? Bagi saya sukan larian menara ni memang agak menarik sebab dia kita perlulah sentiasa memberi yang terbaik setiap saat masa dalam mendaki bangunan tersebut. Sebab masa kita lari tu, kita lari one by one, individually flag off. So selalunya kita kena compare kita punya timing chip. So yang tu yang sangat penting. Masa kita lari tu kita tak tahu adakah kita depan, kita belakang. So kita tak tahu posisi kita sepanjang masa mendaki bangunan. So kena give your best, sama seperti kehidupan kita selalu memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita menceburi. Wai Ching, mungkin saya nak tanyakan, awak seorang pelari, okay? Kita tahu awak memang adalah pelari yang hebat, yang cepat, laju juga. Tapi kenapa memilih berlari sebagai pelari menara ni? Sebab ini kan lain kategorinya kan? Sukan larian menara ni memang sangat baik untuk setiap orang sebab kita selalunya akan fikir naik tangga akan rosakkan lutut kita ataupun sakit belakang semua. Tapi sebenarnya tidak. Ramai ada konsep yang silap pasal sukan larian menara. So jalan naik tangga, larian naik tangga ni memang satu sukan yang sangat baik untuk kita membina otot yang kuat pada bawah badan kita, bagi kita stable dan kita boleh enjoy kita punya life lah. Kiranya kita boleh lari sana sini. So it's 100% safe compared to lari dekat jalan raya macam tu. Okey, baik. Jadi sebelum capai kejayaan yang cemerlang ini, bagaimana dengan latihan? Apa mungkin melihat kepada disiplin yang anda bawa dalam setiap kali nak ada kejuaraan ke? Apa yang dilakukan? Mungkin lebih intensif, perlu berhubung dengan mungkin rakan yang sama-sama supaya dapat momentum untuk terus cemerlang tu? Bagi saya, persiapan kepada Empire State Building Run Up ni, saya telah mengambil 1 bulan untuk membuat latihan di Dubai sebab sebelum itu saya ada pertandingan dekat Eropah. So kalau saya balik Malaysia, saya kena mandatory quarantine selama 14 hari. Betul. So ia akan menjejaskan latihan saya untuk persiapan bagi pertandingan di New York. So saya telah pun pergi ke Dubai. Lepas tu saya membuat latihan depan bangunan dia panggil 23 Marina yang merupakan bangunan residensi 93 tingkat. So saya berlatih dekat bangunan tersebut sepanjang lebih kurang 400 sampai 500 tingkat setiap hari. So ia lebih kurang sampai 2,000 lebih tingkat setiap minggu. So yang tu I punya training load lah untuk persiapan bagi pertandingan ni. Wah, cara awak cakap macam senang je kan, Wai Ching. Mungkin awak boleh kongsikan tips kepada pelari yang macam beginner untuk... Wai Ching, awak nampak macam lebih pada coach Nampak awak punya, nanti saya rasa awak akan jadi coach yang hebat lah. Betul. Sebab cara awak bagi instruction tu nampak jelas ya. Boleh kongsi tips tak? Macam mana permulaan ni nak berlari? Bagi sukan larian menara ni, kalau bagi untuk beginner, kita selalunya
akan advise mereka try out, pergi buat full body check dulu sebelum mereka start sukan ni. Sebab sukan larian menara ni dia intensity tinggi. So nak make sure tak ada heart disease, family history. Kalau family history ada sakit jantung punya case, so kena pergi buat full body check, have to make sure tak ada apa-apa underlying issue. So doktor bagi green light baru boleh pergi try. Okey. And then masa try tu jalan naik tangga dulu, setiap anak tangga tu naik, lepas tu ambil lift turun. Lebih kurang 5 sampai 10 tingkat pun dah okey. Boleh buat repeat lebih kurang 3 sampai 5 kali. Sebab naik cara sukan larian menara ni dia dia dapat burn lagi more calories compare sukan-sukan yang lain. So kalau 20 minutes a day naik tangga non-stop tu pun dah cukup, dah sampai exercise quota kita. So Itu tak dia. payahlah macam Sebab, kalau Waching, luar hujan ke tak boleh pergi lari. Tak perlu risaulah. Tangga tu 100% boleh. Yeah. Tak ada risau. Haze ke, thunderstorm ke, hujan ke, tak kisah langsung. Betul, boleh betul. buat dekat tangga. Waching, So, rasanya 24/7 dia buka macam kita panggil free gym. Betul. kita kena jadi budaya sebab ada orang yang tingkat 1 pun naik lift kan. Kalau boleh kita kena bakar kalori lebih lah supaya jadi budaya. Baik, Waching, setiap sukan ada dia punya komuniti sendiri kan. Macam kita tengok macam mana ada berhubung dengan komuniti dunia yang dalam sukan begini. Sebab mungkin dia bukan lagi sukan yang betul-betul mainstream. Macam mana dengan komuniti tu yang mungkin ada pertandingan ke? Dan apakah kerana pandemik ni tak banyak kan sebelum ni? Jadi macam mana untuk aktifkan kembali pada masa akan datang ni? Sukan ni sebenarnya sudah lama dah. Dia ada di US, dekat China. Kalau dekat China, tiap-tiap minggu dia ada pertandingan sukan larian menara. So memang agak sukan-sukan yang intensity tinggi. Ramai juga menceburi tapi tak seramai larian macam road running semua tu. So bagi saya sebelum pandemik, semasa pandemik tu pun kena keep training sebab kena buat persiapan sepenuhnya untuk pertandingan yang akan ada. Selain walaupun tak ada pertandingan, saya juga akan challenge Guinness World Record seperti apa yang saya telah pun buat last year dekat Four Seasons Hotel. So yang tu lah bagi motivasi kepada saya sebab saya merupakan seorang individu yang suka cabaran, yang suka challenge the impossible. Okay, so that's Waching. Okay, sukakan cabaran. Selepas ni ke mana cabaran awak? Apa plannya, Waching? Ada kejuaraan lain ke? Selepas ni saya sekarang dekat Dubai. Saya tengah cari jalan untuk dapat connection, nak build network dengan orang macam Ema Properties. Dia developer bagi bangunan Burj Khalifa. Wow. So saya ingin cabar Guinness World Records dekat bangunan Burj Khalifa. Ia merupakan bangunan tertinggi di dunia. Wow. Harap boleh dapat jumpa orang yang betul, so boleh convince dia bagi saya attempt rekod ni. So kalau siapa kenal mereka boleh please link to me. Okay. So I will try to convince them I nak Malaysia flag to the world stage again. So Hebat, Waching. Hebat. Tahniah untuk Waching. Ya. Nanti kami cuba bantu juga ya. Awak kena lahirkan lebih ramai protege lah ya. Waching, all the best. Semoga berjaya kita ucapkan. Nanti kita hubungi lagi untuk perkembangan seterusnya. Okay. Ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ya, jumpa lagi. Okey, itu dia Jumpa juara lagi. hebat dari Malaysia. Baik, ni paling tinggi berapa tingkat ni? 6 tingkat. Itu pun ke rumah sendiri je. Itu pun dah 8 pun dah mengah. Jadi itu dah betul kita tadi intensity tinggi. Betul. 20 Tapi macam minit saya tengok macam sukan calisthenics kan. Dia orang ada komuniti kan. Betul. Yang ni pun mesti ada yang memang dah biasa kan. Betul. Cabaran juga sebab kita membudayakan naik tangga ni. Betul. Gerak ke atas ni. Betul lah macam awak cakap tadi, tingkat 1 pun. Ada yang naik lift kan? Naik lift kan. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ni ada perkongsian berkaitan dengan selahkan potensi murid berkeperluan khas hanya di Malaysia hari ini. Masa untuk menyerlah, setiapa saja ada akses dan peluang yang sama rata untuk jadi insan yang
seimbang, sepadu, intelek, emosi, rohani, jasmani untuk kita perkayakan bakat-bakat yang cemerlang di Malaysia dalam dunia pendidikan. Ya, untuk itu kita ingin bawakan seorang tamu khas kami istimewa, itu Puan Salmah Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia bersama kita di Malaysia pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Ya, macam kenal lah. Macam kali kedua saya berjumpa dengan dan dengan ni. Ya Puan, kali ini kita berjumpa di Malaysia hari ini. Mungkin kita nak kongsikan berkaitan dengan murid berkeperluan khas ini. Sebagai pembukaannya, mungkin Puan boleh jelaskan tentang laluan pendidikan bagi murid berkeperluan khas MBK ini dan bagaimana hal ini diterjemahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Silakan Puan. Kalau kita hari ini kita punya fokus ialah untuk menyelahkan potensi murid berkeperluan khas, dan yang demikian kita kena tahu macam mana laluan mereka dari awal daripada dia lahir hingga 4 tahun berada di luar. Jadi di situ ada berlaku proses pengesanan ni. Kalau ada yang boleh dikesan awal bahawa dia adalah murid anak-anak OKU. Kemudian peringkat prasekolah, rendah, menengah, lepas sekolah dan juga tertiary education lah. Jadi dari segi ni kita lihat ada kanak-kanak ini boleh dapat pengesanan awal ni. Kalau kita lihat dia boleh dapat pengesanan awal sebab kadang-kadang dia lahir je kita dah lihat ketidakupayaan mereka. Walau bagaimanapun ada juga apabila mereka dalam alam persekolahan dah masuk bila prasekolah baru dapat dikesan oleh guru-guru mempunyai ketidakupayaan tertentu. Jadi di situ kita akan buat satu proses saringan lah kepada murid-murid ini supaya dia mendapat hak yang sama rata dari segi pendidikan. Jadi dia boleh mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan mereka. Jadi kalau misalnya dia bukan ada dalam alam pendidikan lagi, kita panggil selalu kanak-kanak OKU. Tetapi apabila dia masuk persekolahan, berada dalam lingkungan bawah Kementerian Pendidikan, bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti oleh pengamal perubatan, sama ada swasta atau kerajaan, jadi kita panggil dia murid berkeperluan khas. Jadi bagi memastikan potensi mereka ini dapat diserlahkan, maka di pihak kementerian kita memfokus kepada 5 perkara lah, iaitu yang pertama, kita buat pengesanan awal. Apabila kita dah ada pengesanan awal, memapati mereka memang adalah dari golongan kita, yang golongan kurang upaya ini, iaitu kalau kita tengok dari segi peraturan ada dinyatakan bahawa ada 6 kategori kan. Ya. Penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal, LD, learning disabilities dan juga multiple disabilities. Ada 6 kategori itu. Jadi kita membuat satu intervensi. Kenapa kita perlukan kepada intervensi ini adalah aktiviti intervensi ini akan membantu mereka untuk mengurangkan dari segi ketidakupayaan mereka dan mereka boleh dapat belajar dengan lebih senang, dan juga kita juga memberi sokongan daripada segi penjagaan kesihatan dan sebagainya. Pada masa yang sama, dalam memastikan mereka ini kita boleh serlahkan potensi, kita lihat pula kepada kurikulum dia. Jadi kurikulum yang kita bina ini yang mempunyai keluasan dan juga relevan dengan keperluan mereka. Jadi kalau misalnya murid arus perdana atau tipikal, dia ada kurikulum kebangsaan. Tetapi bagi murid berkeperluan khas ni, dia ada 4 jenis kurikulum yang dia boleh ikut mengikut kesesuaian mereka. Sama ada dia boleh duduk dalam mengikuti kurikulum kebangsaan. Kalau kurikulum kebangsaan dan kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai untuk murid ini, mereka akan menduduki peperiksaan awam seperti SPM, STPM dan sebagainya. Ataupun kalau dia tak boleh ikut kurikulum kebangsaan ini, kita ada satu lagi kurikulum, iaitu kurikulum yang dibina khusus untuk murid-murid ini. Dia panggil KSSRPK atau KSSMPK, yang mana ianya dibina khusus bagi memang mengikut kesesuaian murid tersebut. Jadi ada juga dalam kalau di KSSMPK ini, kita juga ada satu dilaksanakan satu pentaksaran SKM secara modular dan sebagainya. Dan ada satu kurikulum yang memang SKM. Memang SKM penuh, memang kemahiran penuh, yang mana kita dia relate dengan Kementerian Sumber Manusia, iaitu dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran. So kita tinggal ada 4 pilihan kurikulum yang mereka boleh ikuti mengikut kesesuaian mereka. Tapi bukan interchangeable. Dia akan ikut satu aliran sama ada A, B, C atau D. Dan kita juga bagi memastikan mereka ini juga berpotensi, boleh diselahkan potensi, kita memerlukan guru-guru, pegawai bidang khusus dan juga AKP yang mahir, kompeten dalam bidang masing-masing. Jadi kementerian menyediakan guru-guru yang memang dilatih khusus untuk tujuan ini, dan juga kita mempunyai pegawai-pegawai bidang khusus seperti audiologist, speech therapist, clinical psychologist, education psychologist,
dan juga ada beberapa lagi yang OT, occupational therapist. Kita juga mempunyai pegawai-pegawai ini yang boleh membantu dari segi aspek saringan dan juga intervensi yang ada, dan pada masa atau rehabilitasi juga. Dan pada masa yang sama, kita memerlukan infra yang sesuai untuk murid-murid ini. Jadi infra ini ada dari segi bangunan yang sesuai untuk mereka, apakah jenis kemudahan KU yang ada di sekolah yang kita sedang sediakan supaya mereka boleh belajar dalam suasana yang kondusif, and kind of peralatan yang khusus untuk mereka. Kalau budak macam contoh, kalau budak buta, mereka memerlukan braille. Dan sekarang ada banyak yang canggih-canggih yang dari segi untuk kurang upaya penglihatan ini, bukan hanya setakat braille, mesin braille saja. Mereka juga boleh menggunakan komputer yang telah dibuat sesuai untuk keperluan murid kurang upaya ini. Dan pada masa yang sama, bagi menyelahkan mereka ini, kita juga memerlukan pelibatan semua pihak, iaitu kalau kita panggil PIBK, pelibatan ibu bapa, komuniti dan juga swasta. Sebab pelibatan ini sangat penting. Dia tak boleh letak semua pada Kementerian Pendidikan saja. Baik, Puan Rajah, sebab kita tadi tengok sistem sokongan dia sangat-sangat padu ya. Ada pelbagai pihak yang terlibat dalam usaha untuk memantapkan mereka ni. Tapi ketika kita diuji dengan pandemik contohnya, sebelum ni ada halangan untuk kita datang dekat untuk sentuhan contohnya. Jadi dengan adanya yang semuanya telah pun lengkap divaksin semua, dengan kemudahan yang perlu dirancangkan kembali, macam mana melihat kita harus bounce back untuk kembali pastikan momentum yang di awal tu kembali melonjak dan mereka ni dapat akses. Sebab banyak kali pun Raja ceritakan yang mana mereka ni ada kalanya lebih rapat dengan guru ataupun terapis mereka ya. Betul. Mereka dah lama dekat rumah, macam rasa nak keluar tu terlalu tinggi. Bermaksud perlu ada cikgu-cikgu ni amat rindu, mereka saling merindu. Hasilnya tu sangat bombastik nanti. Macam mana kita nak dapatkan kembali momentum itu, Puan Raja? Okey. Untuk makluman ni, bila sekolah dibuka awal pada Oktober hari itu kan, yang pertama masuk ke sekolah ialah siapa? Murid berkeperluan khas. Dan lebih menariknya tanpa penggiliran. Berhenti semua. Kita ada 96,000 lebih kurang. Jadi lebih kurang jadi mereka yang memang di bawah sekolah pendidikan khas dan PPKI, yang mana mereka memang masuk semua ke sekolah tanpa penggiliran. Jadi kalau kita lihat, mereka memang teruja sebab waktu pembukaan sekolah itu saya memang bersama-sama dengan Datin Sri KPPM juga, kita turun ke sekolah untuk melihat, dan kita melihat keterujaan mereka. Memang mereka tak sabar untuk ke sekolah. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tidak memaksa. Sekiranya ada ibu bapa yang masih lagi ragu-ragu dan was-was untuk menghantar anak mereka ke sekolah, kita tidak meletakkan dia sebagai punting sekolah. Tapi beritahu. Dan dari pergi sekolah pula, kita memang sentiasa melaksanakan SOP dari segi penjarakan dan sebagainya. Memang itu diambil berat, dititik berat. Tapi kalau kita tengok, memang sepatah kata Fitri tadi, memang teruja. Bila kita tanya, memang suka ke sekolah. Dia kata suka ke sekolah. Kenapa suka ke sekolah? Sebab dia kata dia dah bosan lama duduk rumah. Dan ada satu kes dia kata, diingatkan cikgu. Dia kata di rumah, ibu bapa dia garang lagi daripada cikgu di sekolah. Jadi dia memang, dan kita juga lihat dari segi guru kata mereka juga lebih suka murid-murid berada dengan mereka. Jadi bila hands on tu lebih mudah. Jadi saya lihatlah memang ada ramai murid-murid yang memang datang ke sekolah dan gembira. Dan walau bagaimanapun, kita tak paksa dia terus mesti pakai baju sekolah, uniform yang lengkap. Sekiranya dah memang dah uniform, yalah dah lama kan tak sekolah, mungkin dah kecil nak tunggu sampai tahun depan. Jadi kita memberi dari segi kelonggaran, mereka boleh pakai baju yang bersesuaian untuk ke sekolah. Dan ramai oleh guru lah. Puan Rajah, mungkin kita nak kongsikan sebab tadi dah dibentangkan berkaitan dengan bagaimana pengesanan sejak dari awal diberikan, dan kita nak selah ke potensi mereka ni, murid berkeperluan khas ni. Sebenarnya apa yang disediakan oleh pihak KPM, bentuk persekolahan yang disediakan bagi murid-murid berkeperluan khas ni, Puan? Okey, tadi kita cerita tentang kurikulum dia kan. Yang ada 4 jenis kurikulum yang dia boleh ikuti mengikut keupayaan mereka. Jadi murid-murid ini juga boleh bersekolah sama ada sekolah pendidikan khas. Kalau kita tengok sekolah pendidikan khas ni ada 28 sekolah kebangsaan, iaitu sekolah rendah di seluruh negara. Dan juga 4 buah sekolah menengah yang menjurus kepada kemahiran, iaitu vocational training. Dan juga 2 buah sekolah yang menjurus kepada kemahiran. And coming up, kita akan ada sekolah vocational lagi di Sarawak, tapi masih dalam awal untuk pembinaan. Begitu juga Bumbung 5. Bumbung 5 tu mungkin kita akan boleh beroperasi pada tahun depan. Jadi pada masa yang sama, kita ada juga program pendidikan khas integrasi
Yang mana program ini merupakan satu program di sekolah arus perdana tetapi dia mempunyai kelas-kelas khusus untuk murid pendidikan khas ini. Jadi ada 2,562 buah sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi ini, dan daripada 2,562 tu 902 itu adalah mereka yang di sekolah menengah. Jadi daripada situ juga 887 ini telah melaksanakan pembelajaran SKM secara modular. Dan pada masa yang sama kita juga ada lebih kurang kita ada 3,769 buah sekolah yang mempunyai program pendidikan inklusif. Apa itu program inklusif? Maksud dia murid-murid berkeperluan khas ini ada yang cognitively dia high function. Dia boleh mengikuti kurikulum yang kebangsaan, jadi dia boleh mengambil peperiksaan-peperiksaan. Jadi mereka akan duduk di kelas arus perdana bersama-sama murid arus perdana. But then they need to go through certain procedures before dapat ditempatkan supaya dia tidak ketinggalan dengan arus perdana. Di samping sokongan-sokongan yang bersesuaian supaya dia dapat belajar dengan pada kadar yang maksimum lah. Itu dia. Kita kalau boleh nak tengok macam mana Puan Salma gunakan teknik contoh mengajar kan, tapi masa kita agak terbatas. InsyaAllah waktu kita dapat memberi demonstrasi supaya masyarakat lebih menerima dan lebih terbuka untuk bersama kita raikan murid berkeperluan khas ini untuk berjaya. Baik, terima kasih Puan Hajar Salma Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, sudi bersama kita. Nanti insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Bukan senang di mana anak ni lebih rindu nak jumpa cikgu. Sebab cikgu ni memang betul-betul sayang, betul-betul jaga tata dengan minyak yang penuh. Ya, betul. Baik, itu sedikit ilmu pengetahuan telah pun kita kongsikan. Dan sekarang kita nak beralih dari meja medsos. Ini berkaitan dengan satu lagi berita baik buat mereka yang telah pun selesai dos vaksin Sinovac yang telah pun diterima di United Kingdom sebagai vaksin penuh dan tidak perlu melalui kuarantin. Ini telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya? Heathrow. Jom. Boleh booking dah, boleh booking dah. Okey, dan saya difahamkan kekerapan penerbangan Malaysia pun ditambah ya untuk memastikan hubungan itu terus cantiklah antara Malaysia dan United Kingdom. Baik, ini petikannya dan berkaitan ini disambut dengan sangat baik oleh mereka yang gemar mengembara ataupun lebih penting adalah yang ada urusan penting kan supaya tidak lagi perlu dikuarantin setibanya sampai di sana. Baik, itu sedikit yang sangat menarik. Okey, seterusnya kita nak kongsikan berkaitan dengan fenomena air pasang besar di Kedah. Dan semalam dilaporkan ada juga berlaku kes kepala air dan 16 orang terperangkap. Itu dia. Kedah juga. Dan kita pun sedia arif dengan situasi sekarang ini sehingga penduduk terpaksa berjagalah. Timbang ada kemungkinan yang tak diingini berlaku. Dan sebenarnya pun kita masih lagi ingat tentang tragedi yang menimpa di kawasan Gunung Jerai. Dan mereka bimbang kepala ini berulang dan juga nanti mungkin ada limpahan yang menyebabkan penduduk terpaksa berpindah. Jadi terpaksa ada yang tak boleh tidur sebabkan takut nanti air bertakung ataupun mengganggu kehidupan mereka. Dan mereka yang berada di Kedah pada kini berada dalam keadaan berjaga-jaga dan kita nak saksikan bingkisan ini berkaitan dengan fenomena air pasang besar di Kedah. Paras ombak setinggi 3.1 meter yang melanda Kuala Kedah hujung minggu lalu mengakibatkan seluruh kawasan hampir ditenggelami air. Gelombang air pasang besar itu turut mengakibatkan terminal feri, premis perniagaan, rumah penduduk serta jalan raya digenangi air setinggi 0.5 meter hingga 0.7 meter. Tinjauan bersama pegawai dan anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kedah, mendapati paras air mula naik pada jam 1.15 pagi dan berlarutan selama 1 jam sebelum surut. Rondaan dan pemantauan bermula jam 10 malam untuk memastikan orang awam tidak berada di persisiran pantai dan tiada penduduk yang terperangkap akibat air pasang. Ketika rondaan dilakukan, pihak bomba turut meminta beberapa pemancing untuk beredar daripada kawasan pantai. Kawasan yang telah ditenggelami kawasan air. Dalam pada itu, seramai 30 anggota polis ditugaskan untuk memantau dan memastikan tahap keselamatan penduduk dan tiada kejadian jenayah seperti pecah rumah dan kecurian berlaku. Bagaimanapun, pihak polis turut kesal kerana terdapat segelintir ibu bapa yang membiarkan anak-anak bermain di dalam air sewaktu air mula pasang dan melimpah ke jalan raya serta ke kediaman mereka.
Jadi kita menasihatkan ibu bapa sentiasa memantau keberadaan anak masing-masing kerana kita perhatikan pada jam lebih kurang 12 pagi tadi semasa air sedang naik, terdapat kanak-kanak yang kelihatan bermain di dalam air. Kita faham mereka ini dalam fenomena yang kejadian ini penduduk-penduduk tidak dapat tidur kerana rumah dimasuki air. Kemungkinan mereka akan berjaga sepanjang malam ini mungkin sehingga pukul 6 pagi sehingga air surut sepenuhnya. Seakan sudah biasa berdepan dengan fenomena air pasang ini, penduduk mula berjaga malam kerana terpaksa menunggu limpahan air masuk ke dalam rumah sehingga air surut sebelum rumah dapat dibersihkan. Kebanyakan mereka terpaksa berpindah sementara di bahagian atas rumah atau tinggal sementara di rumah saudara terdekat untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Tunggu ayak ni dah bila ayak naik banyak. Lepas tu mati kena tunggu pula ayak. Ayak sama-sama ayak pi kena tarik lumut. Tidak ni nak cucu mai abah tuli mincin. Numpuk duk tunggu pula. Kira tidur ni 2-3 hari ni tak berapa nak tidur sangatlah duk tunggu bila dah naik. Tunggu. Ayak tu pun nak kena tarik pula. Buang lumut-lumut semua ni. Sepanjang pemantauan, tiada insiden melibatkan nyawa berlaku dan pemantauan akan diteruskan sehingga fenomena air pasang ini berakhir. Saya doakan yang terbaik untuk penduduk dan semoga terus cakna dengan apa juga perkembangan yang dilaporkan oleh pihak berkuasa tempatan untuk memberikan komunikasi untuk anda semua. Ya, saya kira sekarang ini perlu berjaga-jagalah, berhati-hati seperti yang telah pun dipaparkan setelah tadi dan kita doakan yang terbaik juga buat mereka yang sedang diuji pada ketika ini. Kita nak berteriak seketika selepas ini. Ni buah tangan awak ni. Dalam diam ya. Juara Agency Voice musim yang ke-4. Okey, tapi Hanif banyak lagi penyamaran. Penyamar. Kalau saya dapat yang menyamar-nyamar punya lah. Tapi ni suara memang sedap, memang unik lah. Okey. Orangnya muda lagi dan juga ada potensi yang cemerlang insya-Allah. Siap ada buah tangan bersama-sama. Okey, kita akan berteriak seketika selepas ni. Afgan akan bersama dengan kita. Okey, kembali dengan Malaysia kali ini. Okey, teruskan Fitri. I Can See Voice musim yang ke-4, kami sebagai penyamar. Penyamar. Tak sedap. Nak bersama dengan orang yang menang lah. Bukan senang nak jadi juara kan. Okey. Dah lah, penyamar bersuara sumbang. Kami lah tu. Nama betul ialah Muhammad Burhanuddin Afghani bin Muhammad Saib dari Sabah. Suaranya pastilah merdu sebab juara kan. Betul. Okey, apa khabar Afghan? Alhamdulillah, Afgan sihat. Ya, okey Afgan. Okey, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan single pertama Afgan selepas dinobatkan selaku juara. Bagaimana perjalanannya? Okey, so apabila Afgan diberitahu bahawa pemenang I Can See Your Voice musim ini adalah saya, terus hubungi untuk Afgan sebenarnya nyanyikan lagu yang telah diberikan. Dan seminggu selepas tu terus masuk studio untuk record the song dan photoshoot lah, everything. Siapa yang hasilkan lagu ni Afgan? Salah seorang orang yang menghasilkan lagu tu bersama kita pada hari ini. Ya. Abang Fedri Yahya, penulis untuk lagu ni, dan producer adalah Lee Nai Kong. Okey. Baik, macam mana boleh terlibat dan juga berjaya sampai ke final? Ingat tak lagi proses anda ketika dalam I Can See Voice, Afgan? Untuk musim ini, audition dibuat online. Jadi Afgan sertai audition online tersebut. Okey. Alhamdulillah dapat pula dan menang minggu tu sampailah ke Masa tu nyanyi lagu apa, Afgan? Masa tu nyanyi lagu apa? Awak minggu artis yang mana? Afgan episod Ernie Zakri. Ernie Zakri. Minggu ke-7. Yes. Awak nyanyi lagu apa masa tu? Bersama dengan Ernie nyanyi lagu... apa tajuk dia tu? Masa audition? Lupa pula. Audition, Afgan nyanyi lagu Semalam. Okey, nak dengar sikit boleh Suara awak ni memang muda. Okey, terdengar sikit lagu Semalam. Versi Afghani. Okey. Semalam Berkali-kali ku cuba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena
Jasad ini. Lebih kurang macam tu lah. Wah, okey. Mudah dia kawal je vokalnya. Okey, single pertamanya adalah Kembali Indah. Okey, daripada pemahaman Afgan, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana penceritaan Kembali Indah yang diilhamkan oleh Fetri Yahya yang bapa kepada Indah ni juga. Okey, bagi Afgan, apa yang saya mampu rasai apabila saya nyanyikan lagu ni, dia bercerita mengenai bagaimana we as a human being, jangan ambil kegagalan itu sebagai penghalang untuk kita capai apa yang kita mahu dalam hidup. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai satu pengajaran dan langkah untuk kita terus maju ke hadapan. Daripada 10, berapa markah diberikan ni, Fetri? Jawapannya tu. Tepat sekali, dia betul-betul menghayati. Okey. Yes. Baik, Afgan sebelum ni memang kalau di Sabah tu memang menyanyi ke untuk majlis yang pelbagai di sana? Yelah, memang semenjak sekolah lagi Afgan memang giat membuat persembahan dan menyertai pertandingan-pertandingan nyanyian. Okey, bila tengok video klip ni baru saya cam awak yang mana satu ni. Dalam I Can See Your Voice tu. Okey Afgan, bagaimana sebenarnya rujukan muzik awak? Kalau nak kenal awak sebagai seorang penyanyi kan, awak ni penyanyi yang genre-nya macam mana? Rujukannya macam mana? Afgan lebih suka menyanyikan dan mendengar lagu-lagu pop dan balada. Sebab lagu-lagu itu mudah untuk saya nyanyikan dan sesuai lah bagi saya. Itu dia. Jadi insyaAllah semoga Afgan dapat terbang tinggi membina nama. Sebab dah menang ni, pasti kita tak ragu lagi tentang kualiti vokal kan. Betul. Tinggal rezeki saja lagi untuk anda menjelah dalam industri. Okey, saya ada satu soalan bonus. Macam mana Afgan bekerjasama dengan Fetri ni? Dah ada berjumpa depan-depan ke? Tak pernah lagi. Oh, ini baru berjumpa lah ni? Jumpa online. Okey. Sekarang saya berikan peluang. Apa yang awak nak cakap kepada Fetri ni? Silakan. Ada pula. Kamera take Fetri, please. Ada pula. Okey, silakan. Afgan nak ucapkan terima kasih kerana menuliskan lagu untuk Afgan dan harap nyanyian saya dapat menyampaikan mesej lagu yang ditulis oleh Abang Fetri. Mantap Afgan, mantap. Okey, penulis liriknya kepada penyanyi. Sebab lagu ni saya rasa heavy, tapi dia boleh deliver dengan cantik. Wow, baik, itu siaran secara langsung. Kita berikan feedback ni daripada seorang juri kepada seorang peserta. Okey Afgan, terima kasih. Semoga berjaya kita ucapkan. Terima kasih. Nanti kami akan dendangkan lagu Afgan di penghujung siaran Malaysia ini. Jadi tapi dia kategori yang orang kalau cakap pun sedap suara dia. Memang macam ni ke, bercakap biasa-biasa je? Biasa. Macam ni lah. Sebab kadang-kadang orang dia cakap biasa kan, tapi menyanyi baru sedap kan. Saya tidak berapa dengar. Kalau saya bercakap pun macam tu, menyanyi pun macam tu. Okey, baik Afgan. Assalamualaikum. Juara dari Sabah. Waalaikumsalam. Afgan Said. Baik, awak dulu intern kat mana? TV9 ya? Bukan. Saya intern bukan di TV. Awak di TV berapa? Sebab kita nak war-warkan berkaitan dengan budak intern di TV9. Ya, ini kepada penonton setia TV9, kini budak intern telah bertukar waktu siaran. Kalau nak tahu apa lagi yang akan terjadi kepada Bainon, Izzy, Ryan dan Kari dan nak tengok macam mana mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, kena teruskan menonton Budak Intern pada setiap Sabtu jam 8.30 malam. Saksikan juga di Astro 149 dan My Preview 109. Hanif, Bainon, Izzy, Ryan dan Carl. Oh ya, Carl. Salah tengok. Okey, menarik esok, Fetri. Esok kita nak cerita pasal pencegahan jenayah dalam talian. Hari-hari ada yang terima laporan kena scam cinta ke, scam macam-macam lah yang menyamar. Akhirnya anda terjebak, hilang ratusan, malah ada juga yang hilang jutaan ringgit ya. Pesara-pesara semua kehilangan wang akibat scam dan tetek licik di dalam talian ini. Dah betul lagi sekarang ni. Pasca pandemik ni nak beralih ke endemik, memang macam-macam modus operandi akan digunakan. Jadi esok akan ada peringatannya. Okey, kita akan tinggalkan anda dengan lagu apa, Fetri? Lagunya Kembali Indah. Ya, teruskan bersama kami esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ku tetap kaku di sini, semua rasaku menjadi beku. Mimpi ngeri ini pernah ku alami dulu, bagai terkurung dalam rasa yang penuh bisu dan keliru. Setiap detik bagai penyiksaan jiwa.
Jujur telah pergi dari mencengkam setiap masa dan raga. Berputar masa berlalu dan aku bebas sendiri kembali indah. Bukan masanya mencari salah, dalam hati hanya melihat keindahan baru. Cinta sejati pasti menanti, usah terburu. Bulan dan bintang indah bercahaya, kerana adanya malam dalam gelap gelita. Begitu aku dengan hidup.